Bismillahirrahmanirrahim. Okey, untuk hari ini kita belajar akhlak dan tasawuf. Pelajaran yang ke-9 iaitu hasad dengki. Okey, lihat pengertian. Pengertian hasad dengki. Hasad berasal daripada perkataan hasada. Artinya ialah iri hati. Hasad ni artinya iri hati, cemburu, tidak senang melihat kelebihan yang dimiliki oleh orang lain seperti kebolehan, kepakaran dan harta, sehingga timbul niat jahat untuk menghapuskan nikmat yang ada pada orang lain atau sehingga dia sendiri mendapat nikmat itu. Itu adalah maksud hasad. Iri hati, cemburu dan lain-lain. Okey, apakah punca sifat hasad ni? Puncanya ada 7. Yang pertama, perasaan permusuhan dan kebencian. Yang kedua, merasa diri lebih mulia. Yang ketiga, takabur atau membesarkan diri. Bangga diri. Yang keempat, ujub. Ujub ni apa? Ujub ni bangga diri atau merasa dirinya lebih sempurna dari orang lain. Yang kelima, takut terlepas sesuatu tujuan dan habuan. Yang keenam, gairah menjadi ketua dan mencari populariti. Dia terlalu nakkan jadi ketua atau dia nak famous lah, senang cakap. Yang ketujuh, busuk hati atau merasa benci jika orang lain menerima kebaikan dan berasa gembira jika orang lain ditimpa kesusahan. Itulah punca daripada sifat hasad dengki ni. Okey, apakah ciri-ciri hasad? Ciri-ciri hasad yang pertama, ingin melihat nikmat yang diperolehi orang lain itu hilang atau berpindah kepadanya. Apa yang orang lain dapat, dia nak, ataupun biarlah orang tu tak dapat. Itu ciri-ciri hasad. Okey, yang kedua, tidak ingin melihat orang lain mendapat nikmat atau menyerupainya atau lebih daripadanya. Dia tak suka orang lain lebih daripada dia ataupun sama dengan dia. Dia tak suka. Yang ketiga, merasa puas jika tandingannya dicela. Dia rasa puas hati sangat kalau tandingan dia tu, orang yang dia tak suka tu, dicela, dibenci, orang lain tak suka. Dia suka sangat. Okey, yang keempat, merasa sesak dadanya jika tandingannya dipuji. Jika orang yang dia tak suka tu dipuji, dia rasa macam geram, sakit hati gitu. Itu namanya hasad. Yang kelima, sentiasa dalam keadaan berdukacita dan iri hati kepada orang lain yang akhirnya menimbulkan fitnah dan hasutan. Tadi ciri-ciri, yang ni pula adalah sifat sifat orang yang berhasad. Yang pertama, suka sangat mengadu domba, mengadu kat orang ni, mengadu kat orang sana. Okey, yang kedua, mengata, memfitnah dan mengumpat. Ini pun dosa sebenarnya. Dia mengata orang ni, dia mengata orang yang dia tak suka tu, dia fitnah, mengumpat. Okay, yang ketiga, membenci. Benci, dalam hati tu benci sangat dengan seseorang. Itu adalah sifat orang hasad. Yang keempat, mendedahkan rahsia orang lain. Mendedahkan aib orang lain. Tu rahsia lah, aib tu rahsia. Okey, akibat bersifat hasad. Akibat bersifat hasad. Yang pertama, dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Yang kedua, dibenci oleh masyarakat. Masyarakat pun benci. Yang ketiga, menghilangkan kebaikan diri. Sebenarnya bila kita bersifat hasad ni, lagi hilangkan kebaikan dalam diri kita. Yang keempat, hidup tidak bahagia. Hidup rasa tak tenteram. Yang kelima, memutuskan silaturahim. Dan yang keenam, menghapus pahala dan menambah dosa. Dia buang pahala dia, tapi dia tambah dosa.
Okey, bagaimana pula cara menjauhi hasad ni? Sifat hasad ni kita kena jauhkan. Yang pertama, sentiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sentiasa berfikiran positif dan bersangka baik. Yang ketiga, gembira atas kejayaan orang lain. Orang lain berjaya, kita pun ikut bahagia, kita pun ikut gembira. Okey, yang keempat, sentiasa menolong orang yang dalam kesusahan. Nampak kawan susah, bantu. Okey, yang kelima, merendah diri. Dia tak bangga diri. Okey, yang keenam, redha dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, wallahu alam. Itu sahaja untuk hari ini. Pelajaran akhlak dan tasawuf, pelajaran yang ke-9, hasad dengki. Okey, kita akan sambung dengan pelajaran yang ke-10 akan datang. Wallahu alam.